Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Jadi sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku ada satu pengumuman yang agak penting. Berapa ramai di antara geng puaka semua yang merupakan seorang YouTuber? Tak kisah tak semestinya YouTuber, content creator ke, ada jual produk ke, ada buat konten TikTok ke, ataupun nak promosikan produk korang kat Facebook ke. Tetapi yang selalu korang pening apa? Alamak, video tak menarik lah. Alah, tak ada lagu free lah. Kalau ada lagu free pun nanti alah tiba-tiba kena copyright claim. Kalau tak apa, hak milik tu tak jadi dekat korang. Dan itu akan mengganggu prestasi kerja korang, terutamanya daripada segi income. Kalau korang buat video YouTube, ada duit masuk, tetapi disebabkan lagu yang korang kena tu, lagu yang korang pakai tu ada copyright, korang tak boleh nak buat lagu. Jadi di sinilah bermulanya bantuan daripada Epidemic Sound. Epidemic Sound satu website di mana dia ada beratus ribu jenis lagu. Lagu tentang kisah seram ke, lagu vlog ke, lagu ceria-ceria ke, lagu yang kalau korang buat tutorial memasak pun korang boleh pakai juga. Dan pelbagai pilihan sound effect, jenis bunyi kuali ada, bunyi orang menjerit, bunyi tapak kaki, hujan, ribut, apa semua korang boleh pakai. Dan apa yang menarik yang aku nak bagi tahu korang, dari 25 hingga 29 November, selama 5 hari tu kalau korang mendaftar menggunakan referral link ataupun link yang aku bagi dekat bawah ni, dekat description ni, korang akan dapat sebulan secara percuma. Korang boleh guna Epidemic Sound tu secara percuma. Beratus ribu lagu, beratus ribu jenis sound effect korang boleh pakai, tak ada hard limit. Dan yang lagi menarik, selepas habis saja sebulan korang menggunakan secara percuma, yang lagi menarik, 2 bulan yang akan datang korang akan dapat 75% diskaun ataupun potongan harga sebanyak 75%. Korang hanya perlu bayar sikit je. Sebab Epidemic Sound ni setiap bulan, contoh korang kena bayar RM70 ke, tetapi disebabkan diskaun ni korang hanya perlu bayar RM30 macam tu je. Dan yang bertambah menarik, ini adalah satu-satunya peluang yang korang kena ambil peluang. Sebab apa? Sebab daripada 25 hingga 29, selama 5 hari tu je korang akan dapat promotion ni. Jadi jangan lengah masa, jangan tunggu lagi. Kalau korang ada buat konten dan korang nak lagu-lagu yang menarik seperti lagu yang aku pakai dalam channel aku ni, cepat-cepat pergi tekan link kat bawah tu. Tetapi ingat, jangan daftar sebelum 25 hingga 29 sebab nanti korang tak dapat guna promotion ni. Yes. Itu salah satu hadiah lah. So tak nak lengah masa, kita teruskan guys. Kisah daripada Maniam bersama keluarga dia terkena gangguan ataupun ada sesuatu yang jadi apabila mereka daripada Kuala Lumpur berpindah ke Taiping, Perak. Apa yang berlaku Zaf? Let's go. Kita teruskan dalam malam puaka. Kalau kita bercakap pasal kehidupan geng puaka, aku nak tanya korang semualah, apa erti kejayaan dalam kehidupan ni bagi diri korang? Ada setengah orang rasa yang bila dia dah banyak duit, itulah kejayaan yang sebenar. Ada pula orang yang dia nak hidup sederhana, dia nak cukup makan, cukup pakai, itu pun dah berjaya dah bagi dia. Dan ada setengah orang dia rasa yang kehidupan berkeluarga lebih baik daripada hidup bujang. Ada pula yang hidup bujang rasa lebih baik daripada berkeluarga. Bermacam-macam pilihan yang kalau aku list pada malam ni boleh jadi konten aku sampai 5 jam. Tetapi tak kisahlah apa saja keputusan yang korang buat dalam kehidupan ni, korang kena yakin yang semuanya berlaku atas qada dan qadar Allah. Kita hanya mampu berusaha. Yang penting jangan lupa doa dan juga tawakal. Semoga perjalanan hidup kita ni bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ia merupakan satu perjalanan yang penuh dengan barakah dan juga nikmat yang tak putus-putus. Dan itulah yang Maniam cuba tanamkan dalam diri dia. Maniam daripada muda sehingga ke tua, dia belajar daripada arwah bapa dia bermacam-macam jenis masakan. Sebab apa? Sebab daripada muda lagi dia dah letak dah satu pemikiran yang satu hari nanti dia nak berjaya. Berjaya dengan apa? Berjaya, dia dah aim dah, dia nak buka satu kedai makan yang berkonsepkan daun pisang. Lagi-lagi pula zaman sekarang kan orang memang suka masakan India. Lepas tu bila kau makan pula
beralaskan daun pisang, banana leaf orang cakap. Dan Maniam ni berjaya capai cita-cita dia. Pada usia 35 tahun, dia dah dapat buka kedai banana leaf dia yang pertama dekat area Brickfield. Dan sejak daripada umur 35 tahun tu lah, bisnes dia berkembang maju daripada satu kedai, dua kedai, tiga kedai, dan pada usia 49 tahun yang dah pun Maniam ni dah berkahwin apa semua, akhirnya Maniam ni ada 5 cawangan di sekitar Kuala Lumpur dan dia berkahwin bersama seorang wanita ataupun kekasih hati dia sejak daripada muda yang bernama Manjuli ataupun lebih dikenali sebagai Manju. Dan hasil perkahwinan Maniam bersama Manju ni, mereka dikurniakan 2 orang anak dan dua-duanya anak perempuan. Seorang bernama Usha dan seorang bernama Chris. Dan kehidupan Maniam pada usia 49 tahun tu, dia dah capai segala-galanya. Dia ada duit, dia ada perniagaan yang maju dan dia ada keluarga yang bahagia. Cumanya Maniam ni ada satu lagi benda yang dia pening nak fikir. Sebab apa? Sebab bagi dia, setelah dia mencapai segala kejayaan, daripada muda dia berhempas pulas untuk dapatkan benda yang dia nak tu, satu benda ni kerap mengganggu fikiran dia. Sebab walaupun dia dah berjaya, tetapi hidup dia penuh dengan stres, hidup dia semak. Dia dah tak nak dah duduk dekat Kuala Lumpur ni. Jadi Maniam pun selepas berbincang bersama isteri dia Manju ni, diorang decide untuk cari ataupun bina satu rumah keluarga dan menetap terus dekat mana? Dia tak nak area bandar, dia nak tempat yang tenang-tenang tetapi tak jauh sangat daripada Kuala Lumpur. Jadi diorang dapatkan satu tanah di kawasan yang agak pedalaman tetapi tenang, penuh dengan kehijauan, tak ada lah bunyi kereta ataupun jam, traffic jam apa semua. Diorang berpindah ke Taiping, Perak. Dan apabila diorang dah decide untuk berpindah di Taiping, Perak tu, Maniam rasa dia nak membina satu kehidupan yang baru di mana dia nak luangkan sebanyak masa yang boleh bersama keluarga dan 2 orang anak dia. Bagi dia dah cukup lah, aku dah 49 tahun, aku dah ada bisnes sendiri, aku nak tenangkan diri aku nak duduk dekat kawasan kampung dan berikan sepenuh perhatian kepada 2 orang anak perempuan aku yang dah membesar dah. Pada masa tu pun anak dia si Usha ni dah berusia 16 tahun dan Chris ni dah berusia 17 tahun. Dan bagi Maniam dah lah, aku sekarang ni nak fokus kepada keluarga aku. Selama ni keluarga aku tak dapat sepenuh kasih sayang daripada aku. So apabila aku duduk kampung, barulah aku boleh dapat kehidupan aku balik. Tetapi apa yang Maniam tak pernah sangka, pilihan dia untuk berpindah di Taiping, Perak merupakan satu pilihan yang bakal ubah hidup dia. Sebab apa? Sebab kawasan ataupun tanah yang Maniam bersama keluarga dia ni dapat merupakan satu tanah yang cukup menyeramkan dan cukup ditakuti oleh seluruh penduduk kampung kat situ. Apakah yang bakal terjadi dalam kehidupan Maniam? Korang kena saksikan dan korang sendiri takkan percaya kehidupan yang Maniam idamkan, yang mewah, yang tenang, akhirnya bakal dihancurkan oleh keputusan dia sendiri, guys. Sebaik sahaja rumah banglo yang dibina oleh keluarga Maniam di area Taiping, Perak tu siap, Maniam tak lengah masa. Dia bersama keluarga dia daripada Kuala Lumpur terus berpindah dan menetap di rumah banglo dekat area Taiping tu. Dan kawasan rumah Maniam ni merupakan kawasan terpencil. Dia tak ada pun rumah-rumah lain selain rumah Maniam. Dekat kawasan hutan tu, dia seorang je yang buat rumah kat situ. Dan dikatakan beberapa kali pernah penduduk kampung ni sewaktu dalam proses pembinaan tu, apabila penduduk kampung nampak Maniam ni nak buat rumah kat sini lah, jadi dah pernah dah beberapa penduduk kampung tegur si Maniam ni, you daripada mana kan? Maniam ni cakap lah, saya daripada KL. Maniam cerita semualah, dia saja cari rumah, cari tanah kat sini supaya dia boleh spend time sama keluarga dia kan. Tetapi penduduk kampung cakap, you tahu tak why tak ada orang buat rumah kat sini? Kawasan ni, bukan saya nak takutkan you, tetapi kita orang dah lama duduk sini tau. Sepatutnya kawasan ni tak elok tau nak buat rumah. Jadi Maniam ni pelik, kenapa cakap macam tu? Apa yang tak eloknya kan? Saya tengok okey je, kawasan ni pun tenang, hutan-hutan kan. Bukan apa, penduduk kampung cakap tau. Awak perasan tak? Sebab itulah tak ada rumah-rumah dekat kawasan awak ni. Sebab kawasan ni dia bukan milik kita orang. Maniam dah pelik dah.
dah milik siapa? Time saya buat rumah pun tak ada siapa pun yang claim tanah ni kan. Lepas tu penduduk kampung cakap, bukan, maksud saya kawasan ni ada penunggu. Tetapi dalam diri Maniam pada masa tu dia tergelak kecil dalam hati dia. Sebab apa? Alah, bagi Maniam ni kalut betul lah kan. Kolot betul pemikiran penduduk kampung. Sebab Maniam ni biasalah, korang kena faham, Maniam ni orang bandar kan. Bagi dia tak percaya semua hantu-hantu ni. Sebab dia pun tak pernah terkena. Sepanjang dia duduk kat Kuala Lumpur tu pun dia tak pernah percaya hantu. Sebab dia tak pernah nampak pun. Dia just dengar cerita daripada kawan-kawan dia. Jadi dia rasa yang penduduk kampung ni saja nak takut-takutkan dia supaya dia tak berpindah kat situ. Maybe bagi diri Maniam ni, dia rasa penduduk kampung maybe tak suka kot orang luar nak datang tempat tu untuk duduk kat situ. So Maniam ni tak heran pun apa nasihat, apa yang dikatakan oleh penduduk kampung. Dan dia pun menetaplah dekat banglo dia tu dengan harapan yang segala-galanya akan okey. Tetapi apa yang Maniam salah, selepas sebulan je dia duduk kat rumah tu, dah seakan-akan apa yang dikatakan oleh penduduk kampung menjadi kenyataan. Beberapa kali apabila dah malam saja, Maniam ni akan terdengar bunyi tangisan budak kecil, bunyi seakan-akan perabot dialih. Ada juga beberapa kali Maniam ni dengar suara perempuan ketawa. Tetapi dalam diri Maniam, dia rasa ini normal lah, rumah baru dia pula buat dekat kawasan hutan. So bagi dia, alah, benda-benda ni biasalah tu, mungkin bunyi haiwan daripada dalam hutan. Dia cuba positif tau. Dan berapa lamakah Maniam boleh positif? Lagi-lagi pula apabila dia dah duduk bersama penduduk kampung dekat salah satu kedai kopi. Dikatakan ada satu hari ni dia pergi minum kopi kat salah satu kedai ni. So penduduk kampung nampak, ini orang baru ni. So penduduk kampung tegurlah dia. Dia pun kenalkan diri dia, oh saya Maniam apa semua kan. Tetapi semua penduduk kampung membuat reaksi yang agak pelik. Sebaik saja penduduk kampung tanya si Maniam ni, so you daripada KL, you pindah dekat sini? Maniam pun cakap, saya baru pindah sini lah, saya baru duduk sini. Sini banyak sedap punya lah tempat kan. Biasalah India kan. So penduduk kampung pun tanya lah dia, Maniam, you duduk kat mana? Saya bina satu rumah. You boleh datang lah. Nanti you ajarlah semua penduduk kampung datanglah rumah saya. Tapi agak jauh sikit. Saya duduk dekat ujung sana tu, dekat pedalaman sana. So bila penduduk kampung dengar, dekat kawasan hutan hujung kampung tu ke? Situlah saya bina rumah. If you nak mandi swimming pool, datanglah. Sebab rumah Maniam ni si ada pool tau. Dia bina si ada pool, si ada kolam renang kat tepi rumah. Yalah, orang kaya kan. So masa Maniam cakap yang dia duduk kat ujung kampung kawasan hutan tu, semua penduduk kampung air muka diorang dah berubah tau. So Maniam pun tanyalah, kenapa ni? Semua macam risau je. Lepas tu ada salah seorang yang dikenali sebagai Pak Majid. Pak Majid ni pun cakap lah kat Maniam, Tuan Maniam, saya bukan nak takutkan you, tapi you buat rumah kat situ, you duduk sana dah berapa lama dah? Maniam cakap lah, dah sebulan lebih lah. Okey ke? Tak ada apa jadi ke? Tak ada, okey saja. Maniam tipu. Padahal macam aku cakap lah, dia dah mula terkena gangguan, dia dah mula dengar-dengar. Tetapi dia ni tak percaya tau. Jadi dia kuatkan hati dia, tak adalah, okey sajalah. You orang kampung, janganlah pemikiran kalau itu saja kawasan hutan saja ada hantu, kawasan hutan saja ada penunggu. Come on lah, sekarang ni dah 2022 lah. You tak payahlah macam ini, you tak payah takut-takut apa semua. Semuanya okey. Kalau you mau, you jom lah datang rumah saya, tidur satu malam apa semua kan. Tetapi penduduk kampung semua seakan-akan tak nak. Dan memang betul, tak ada pun. Walaupun dah diajak oleh Maniam, tetapi tak ada seorang penduduk kampung pun yang berani singgah dekat rumah Maniam ni. Sebab apa? Sebab perkara yang bakal terjadi kat Maniam ni cukup menakutkan. Selepas hampir 2 bulan lebih dia duduk kat situ, daripada gangguan hanya bunyi-bunyi saja, dah mula ada penampakan. Dan penampakan ni siapa yang terkena terlebih dahulu? 2 orang anak perempuan Maniam yang bernama Chris dan Usha ni. Dikatakan ada satu malam, masa ni Chris bersama Usha ni tengah ulang kaji pelajaran di dalam bilik si Chris ni. Jadi diorang duduk berdua tau. So sementara diorang tengah belajar tu guys, tiba-tiba mereka berdua terdengar bunyi seakan-akan ada suara perempuan yang ketawakan diorang ni.
So bila diorang dengar macam tu, dua adik-beradik dia terus memandang di antara satu sama lain. Dan Chris ni pun tanyalah si Usha, adik dia ni, Usha, you hear you dengar tak suara tu? Lepas tu Usha ni pun sebab dalam keadaan takut, dia hanya menganggukkan kepala dia tau. Dan bunyi tu bukan terhenti kat situ je. Apabila diorang dah terdengar bunyi seakan-akan ada suara perempuan ketawa, tiba-tiba pintu bilik Chris ni diketuk. Tak, 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 tak. Berkali-kali tau, bukan sekali je. Tak, 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 tak. So pada masa ni, Usha dia tanya kakak dia yang Chris ni, akak, siapa ketuk? Lepas tu Chris ni nak sedarkan hati dia, you pergi buka lah, mana tahu mama ke kan, mana tahu mama nak panggil ke apa. Tetapi waktu tu dia tengok jam, biar betul kan, tak ada pun. Selalunya kalau mama tak ada ketuk pintu punya, dia terus buka saja kan. Tetapi ini ketuk berkali-kali tau. Jadi dua orang adik-beradik ni tak berani nak buka pintu. Dan masa diorang tengah fikir nak buat apa tu, tiba-tiba yang menakutkan guys, diorang terdengar suara daripada arah pintu bilik si Chris ni. Suara ni cakap kat diorang, tak tidur lagi, bukalah pintu, aku nak masuk ni. So sebaik saja diorang dengar suara tu, daripada diorang tengah ulang kaji pelajaran, dua adik-beradik ni terus lari dekat atas katil si Chris ni, terus selubung diri diorang. Pada masa ni dua-dua dah takut, dah tak tahu nak buat apa dah. Dan pengalaman tu diceritakan oleh diorang berdua kepada mak diorang si Manju ni. Dan mak diorang pun tanyalah laki dia si Maniam ni, sekarang ni anak kita sudah terkena gangguan lah, sebab itulah saya tak mau stay sini. Tetapi Maniam ni masih berkeras lagi. Yen Ade, apa you cakap ini? Manju, you jangan macam orang kampung jugalah. Aku tak tahulah, dah macam Cina pun ada kan. You jangan macam itu. Saya sekarang bina ini rumah, mau kita satu keluarga happy saja. You ni tak adalah. Chris, Usha, you jangan reka ini Daddy never teach you like this. You jangan takut sangat. Nampak tak betapa kerasnya hati Maniam ni? Dia tak percaya pun cakap dua anak dia ni. Walaupun Chris dah bertegas dah. Abah, ini bukan kali pertama punya tau. Ini dah banyak kali dah. Kami betul dengar itu suara. Memang takutlah. Tak maulah, saya tak mau duduk sini lah. Tetapi Maniam ni memarahi anak dia orang. Jangan nak mereka reka cerita. Sebab apa? Sebab yelah, Maniam ni tak ada terkena. Dia tak ada pun terdengar suara tu. Jadi dia rasa keluarga dia ni dah takut disebabkan penduduk kampung yang sering cakap rumah tu ada something. So bagi dia maybe ini mainan psikologi. Tetapi bukan sahaja gangguan daripada situ. Pernah juga si Manju, isteri Maniam ni, ternampak dekat dapur seolah-olah ada satu lembaga bersusuk warna hitam tengah merangkak sambil menjilat-jilat pinggan mangkuk kat dapur tu. Dan pernah juga anak dia orang si Usha ni beberapa kali nampak kelibat bapa dia tengah menyapu di halaman rumah tu. Tetapi sebaik saja dia tegur, terus kelibat yang macam bapa dia tu hilang. Rupa-rupanya Maniam tak ada pun dekat rumah pada masa tu. So bila dah terkena gangguan penampakan bermacam-macam jenis jelmaan pun ada. Dan ada satu hari tu yang paling seram, benda ni terkena sendiri kat Maniam. Dikatakan kejadian ni berlaku pada waktu petang. Pada masa ni Maniam dia nak panggil si Chris ni untuk teman dia pergi ke kedai. Jadi sebabkan bilik Chris ni dekat tingkat 2, Maniam ni jeritlah beberapa kali nama Chris ni. Chris, calm down, turun sini, turun. Lepas tu Chris pun sahut lah, ya Daddy, sabarlah, saya mau kemas saya punya bilik. Cepatlah, mau pergi kedai ni, cepat. Mak you suruh beli ni barang-barang dapur semua. So tengah berborak-berborak ni, tiba-tiba daripada arah belakang, pam, ada sesuatu yang memegang bahu si Maniam ni. Tetapi alangkah terkejutnya Maniam ni apabila dia memalingkan muka dia. Tiba-tiba yang berada di belakang dia adalah anak perempuan yang dia panggil tadi, yang bernama Chris ni. Dan Chris ni terus tegur bapa dia, Daddy, you panggil siapa? Pada masa ni muka Maniam dah lain macam dah. Chris, how you go down there? Macam mana you boleh turun ini? Bukan you dekat atas ke tadi? Saya dengar baru tadi you cakap mau kemas bilik.
Pada masa ni lah Chris bagi tahu Maniam, bukan, mana ada, saya daripada tadi dekat dapur lah Daddy. Kan betul saya cakap you dah terkena dah. Tetapi Maniam ni sebab daripada takut-takut tu dia cuba beranikan diri. Dia cakap tak adalah, saya salah dengar sajalah. Tak adalah, saya mana ada dengar apa. Saya cari you tadi pun tak ada jumpa. You pergi mana? Dekat dapur tengah kemas. Dah, jom kita pergi kedai ni. Sebab ke apa? Sebab Maniam ni walaupun dia dah tahu ini aku dah terkena ni, tetapi dia tetap keraskan hati dia bahawa yang dia dengar tu hanyalah mainan psikologi. Maybe dia penat ke, kemungkinan dia tersalah dengar ke. Dan itu bukan kali pertama yang Maniam ni terkena gangguan. Maniam ni pun sebenarnya dah banyak kali dah nampak penampakan isteri dia, nampak seolah-olah ada lembaga, ada perempuan cantik tengah duduk dekat dalam rumah dia. Tetapi Maniam ni tetap berkeras sebab bagi dia, aku dah buat rumah kat sini, takkan nak pindah kan. Terpaksalah sekarang ni, tak apalah. Yang penting kita bersihkan rumah ni, InsyaAllah pula. Yang penting kita bersihkan rumah ni, kemungkinan lepas tu okey. Bagi dia biasalah, ini kawasan hutan yang mestilah ada gangguan sikit-sikit ni. Itulah kesalahan pertama yang dilakukan oleh Maniam ni. Sebab apa? Apabila dia keraskan hati dia, aku tahulah engkau susah-susah buat rumah tu, cari tanah apa semua kan. Tetapi tolonglah Maniam, dengarlah cakap anak kau. Sebab apabila Maniam ni masih berkeras lagi, tak nak percaya yang gangguan tu dah dialami oleh anak dan isteri dia, inilah yang berlaku. Sebab yang paling teruk terkena gangguan dekat dalam rumah tu adalah anak perempuan dia, si Chris ni. Walaupun Usha ni sering kali juga terdengar bunyi, nampak penampakan, pernah nampak ada seakan-akan lembaga hitam berjalan-jalan dalam rumah tu, tetapi tak adalah seteruk kakak dia, si Chris ni. Chris ni sehingga ke aku boleh cakap hampir setiap malam akan terkena gangguan. Pernah dia nak tidur dalam bilik dia, dia pernah nampak ada nenek tua ketuk-ketuk tingkap dia. Beberapa kali dia tidur, dia dah pernah terkena himpap. Lepas tu yang paling menakutkan, bilik si Chris ni, dia dapat rasa yang dia tak keseorangan. Setiap malam sewaktu dia tidur, dia boleh rasa yang seakan-akan ada seorang perempuan ataupun ada satu susuk tubuh yang akan baring di sebelah dia. Pernah dikatakan ada satu malam ni, inilah kejadian yang membuatkan anak perempuan si Maniam, Chris ni, teramat takut sehingga kan hampir terkena gangguan emosi. Sebab apa? Tengah dia tidur ada satu malam ni, dia tengah baring-baring. Sebab katil dia adalah single bed ataupun katil bujang, so memuatkan seorang saja. Jadi badan si Chris ni agak besar. So tengah dia tidur tu, di sebelah kiri dia merupakan dinding sebab katil dia rapat ke dinding. So dia tengah tidur, tiba-tiba dia rasa seakan-akan ada orang yang himpit dia daripada tepi tau, yang menolak-nolak dia. Jadi pada awalnya si Chris ni rasa macam mimpi kot kan. Dia mamai-mamai tu, dia masih tidur lagi kan. Tapi bila dia tolak balik, dia makin rasa makin kuat benda tu menolak dia ke arah dinding tau. Dan sebaik saja si Chris ni buka mata, memandang apa benda yang asyik tolak-tolak aku ke arah dinding ni kan. Alangkah terkejutnya Chris apabila dia nampak ada satu susuk tubuh yang berwajah lelaki, tetapi seakan-akan separuh terbakar. Kawasan ni, muka ni dah berlopak-lopak dah, penuh dengan darah. Boleh nampak ni biji mata terkeluar, dengan lidah terjelir penuh darah apa semua. Senyum memandang ke arah dia. Dan sebaik saja Chris nampak macam tu, terus dia menjerit seakan-akan histeria. Dia panggil Maniam dengan manju ni. Lalu diorang pun berlari terus masuk, dan diorang nampak, diorang dapati si Chris ni duduk di atas katil sambil menekap muka dia dalam keadaan menggigil-gigil siapa semua tau. Lalu dipujuk lah. Pada masa nak pujuk tu, si Chris ni sebab terlalu takut, dia tolak tau. Tetapi terus mak diorang manju ni peluk. Sambil tu adik dia datang kan, Usha ni datang untuk tenangkan kakak dia ni. Dan sejak daripada gangguan yang teruk tu, berkali-kali si Chris ni kena. Memang betul guys, sehingga kan keluarga dia terpaksa bawa jumpa, pergi hospital, pergi klinik untuk cek. Sebab apa? Sebab dia dah mula stres dah, prestasi pelajaran dia dah mula menurun. Dan Chris ni merupakan seorang yang ceria, dah mula nak berdiam, nak kurung diri dalam bilik, tak nak dah bergaul dengan ahli keluarga dia, especially bapak dia yang keras hati, yang hati batu, tak nak percaya ni. Sehingga kan Chris dah ada gangguan mental tu pun, setiap kali diajak berbincang
dirancang oleh isteri dia, si Manju ni, Maniam tetap berdegil. Dia cakap, ini rumah tak ada apa. Saya rasa itu Chris, dia stres sama belajar itu. Saya rasa rumah ini tak ada apa. You jangan macam-macam. Saya sudah bina ini rumah. Ini rumah guna duit saya. Dia marah macam tu kan. Macam si Vaji the boss punya pasal. Sehingga kan Manju ni kadang-kadang menangis. Sebab apalah aku dapat bapa atau aku dapat laki yang hati batu macam ni. Dan disebabkan perangai Maniam yang hati batu ni, dia berpegang dengan pendirian dia, kononnya rumah dia tu okey, itulah kesalahan ataupun perbuatan yang bakal membuatkan Maniam ni menyesal sepanjang dia tinggal dekat rumah tu, guys. Apabila gangguan dah makin teruk, gangguan yang teramat dahsyat di rumah banglo yang dibina oleh keluarga Maniam ni, sehingga kan telah menjejaskan kesihatan dan juga tahap pemikiran anak perempuan dia si Chris ni. Tetapi bapa dia si Maniam ni masih tak nak mengambil sebarang tindakan, tak nak pun pergi berjumpa pakar perubatan ke, tak nak pun pergi jumpa Sami ke untuk bersihkan rumah dia. Tetap berpegang teguh yang rumah dia tu tak ada apa-apa. Sebenarnya ini semua hanyalah mainan mental, mainan emosi. Inilah kesalahan yang dilakukan oleh Maniam. Sebabkan dia tak nak dengar rintihan dan keluhan anak dia si Chris ni, yang telah membuatkan si Chris ni hidup dalam stres, hidup dalam sengsara. Setiap malam diganggu pelbagai jenis makhluk. Kadang-kadang pontianak muncul tegur dia. Kadang-kadang tu ada pula pocong duduk dekat atas dia memandang tepat ke arah muka dia. Manalah si Chris ni tak stres. Lalu Chris ni pun pernah beberapa kali dipujuk oleh Usha ni supaya kakak dia ni tak adalah stres sangat. Sebab Usha ni pun kesian tengok kakak dia ni dah tak terurus, rambut kusut masai, beberapa kali menangis, cakap sorang-sorang. Aku boleh cakap dah hampir tak betul dah. Sampailah dijadikan cerita ada satu malam kejadian yang teramat tragis dan tak dipercayai oleh keluarga Maniam berlaku kepada Chris. Pada masa tu jam telah menunjukkan pukul 12.30 malam. Sedang Maniam dan Manju tidur di bilik utama, sedang lena diulik mimpi. Tiba-tiba mereka berdua terdengar jeritan yang teramat kuat. Daripada siapa? Daripada anak perempuan diorang yang bernama Usha ni. Punya kuat si Usha ni jerit. Tiba-tiba si Maniam dengan Manju ni dah menggelupur, dah bangun, terus keluar daripada bilik diorang, cepat-cepat menuju ke bilik anak perempuan diorang si Usha ni. Sebaik saja diorang sampai di depan bilik si Usha, diorang buka je pintu, tengok bilik Usha tu tak ada siapa-siapa. Dan diorang terdengar lagi sekali jeritan si Usha ni teramat kuat yang datang daripada arah bilik si Chris ni. Lalu mereka berdua tak lengah masa, Manju dan juga Maniam ni terus berlari ke bilik Chris. Dan diorang dapati, diorang nampak dekat depan bilik si Chris keadaan anak perempuan diorang Usha ni dalam keadaan terduduk memandang tepat ke dalam bilik Chris dengan air mata dah mengalir apa semua, seakan-akan histeria juga menjerit berkali-kali. "Amma, apa? What happened? What happened?" Menjerit macam tu. Apa jadi? Apa jadi? Apa sudah jadi dekat kakak? Pada masa ni terus mereka berdua bergegas. Manju ni cepat-cepat peluk anak dia si Usha ni, sementara Maniam ni terus masuk ke dalam bilik si Chris ni. Sebaik saja Maniam masuk ke dalam bilik si Chris ni, satu kejadian telah berlaku yang telah membuatkan Maniam dan juga mak dia orang yang si Manju ni tak percaya. Apa yang menyebabkan adik dia ataupun Usha ni histeria yang menjerit macam tu sampai menangis? Disebabkan diorang dapati Chris ni tergantung, guys. Leher dia seakan-akan Chris ni rupa-rupanya cuba bunuh diri. Dia ambil cadar tu, dia dah ikat dekat leher dah. Dan Maniam apabila nampak anak diorang menggantungkan diri dekat dalam bilik tu, Maniam seakan-akan tidak percaya bahawa anak perempuan dia tengah gantung diri dia. Dah tergantung macam tu kan. Dan Maniam pun sedaya upaya cuba menyelamatkan si Chris ni. Hampir setengah jam Maniam ni terpaksa juga membantu. Dia guna sedaya upaya dia untuk selamatkan si Chris ni. Apa sampai setengah jam tu, guys? Sebab kalau korang nak tahu, si Chris ni tanpa dia sedar, rupa-rupanya waktu dia gantungkan diri dia,
dia gantung dekat kipas. Dia gantung kat kipas. Dan kipas tu rupa-rupanya tengah berada di nombor 5. Nombor 5 tu kira pusing laju. Jadi Chris ni dah tergantung kat kipas tu sambil leher terjerut berpusing guys. Sebab itulah hampir setengah jam Maniam ni, Amma, apa? Chris. Beberapa kali Maniam ni cuba capai anak dia tapi tak lepas. Sebab apa? Sebab dah laju sangat tau. Si Chris ni berpusing. Sambil tu dengarlah suara ataupun nafas si Chris ni yang mengatakan si Chris ni masih hidup. Sebab boleh dengar apa? Walaupun dah tergantung, dah terpusing tu, tetapi dia sebab Maniam ni masih boleh dengar bunyi nafas daripada anak dia yang si Chris ni. Maniam ni cuba juga, dan sebaik hampir setengah jam tu kan, anak dia berpusing, dia cuba capai kaki, capai tangan, tak dapat. Sebaik saja si Maniam ni hampir dah nak capai kaki, tiba-tiba satu lagi kejadian yang tak disangka-sangka. Sepatutnya Maniam ni dah dapat hentikan pusingan daripada kipas tu, boleh selamatkan anak dia orang. Tetapi waktu dia dah nak capai kaki tu, tiba-tiba tali tu terputus. Tali yang Chris guna untuk gantung tu kan, yang lekat kat leher tu, tiba-tiba terputus. Maybe sebab laju sangat kipas tu. Boom! Apa jadi? Chris terpelanting keluar guys. Seram, melayang tersangkut pula dekat pokok. Pada masa ni dah menggelupur lah, korang dah boleh bayang lah. So bila Maniam tengok anak perempuan dia yang tergantung ni, yang berpusing daripada kipas ni, tiba-tiba terpelanting keluar ikut tingkap, tersangkut pula kat pokok. Terus Maniam ni jerit dekat bini dia, si Manju ni. Manju, anak kita sudah tercampak. Dia orang pun terus, Manju ni pun, my daughter, anakku. Dia orang 3 beranak terus berlari ke bawah, pergi ke arah pokok tu. Dan sebaik saja diorang dah sampai ke area pokok tu, Chris ni tergantung agak tinggi tau. Tetapi bila korang sangka kemungkinan inilah masanya anak perempuan diorang dah ditemukan ajal. Maybe Chris ni dah mati dah. Sebab apa? Walaupun dia tak mati gantung diri, sebabkan dah tercampak, dah terkena kat pokok tu pula, maybe sebab itulah mati. Tetapi orang cakap belum ajal takkan mati guys. Chris masih lagi nyawa-nyawa ikan. Pada masa ni Maniam cuba juga selamatkan anak perempuan dia ni. Nampaklah si Chris ni keadaan dah berdarah-darah kan, sebab agak hantuk kat pokok ke apa. Maniam ni cuba juga panjat pokok tu berkali-kali kan. Sambil tu Usha dengan mak dia orang, Manju ni jerit, Chris, tahan, your daddy will come out. Daddy nak selamatkan. Lepas tu Maniam ni panjat. Tetapi belum sempat Maniam ni cuba nak selamatkan si Chris ni, tiba-tiba satu lagi kejadian yang cukup menyeramkan, tak disangka-sangka oleh Maniam ni. Waktu dia tengah panjat pokok tu, dia nak selamatkan Chris yang dah nyawa-nyawa ikan ni, tiba-tiba datang pula seekor ular sawa daripada atas pokok tu. Seram! Bom! Jatuh, terus belik si Chris ni. Belik Chris pun dah sakit je masa. Maniam seakan-akan tak percaya. What happened? Aku nak sebut ya Allah pula. What happened? Chris, calm down. Don't touch my son. Dia cakap pula kat ular sawa tu kan, jangan sentuh anak aku. Tapi dia sebab keadaan dah havoc macam tu, si Maniam ni pun patah balik. Takutlah kan tengok ular sawa punya besar tengah belik anak diorang si Chris ni. Lalu terus si Maniam ni cakap kat isteri dia, right now you call bomber. Panggil bomber suruh datang. Jadi lepas 15 minit bomber pun datang. Bomber ni cuba selamatkan anak diorang si Chris ni, yang pada masa tu rupa-rupanya dah tak bernyawa dah. Sebab apa? Walaupun ular sawa ni tak sempat nak membaham si Chris ni, tetapi disebabkan belitan ular sawa yang teramat kuat, itu telah menyebabkan badan si Chris, tulang-tulang dia dah patah dah. Lalu Chris pun menemui ajal. Jadi menangislah seakan-akan tidak percaya si Manju ni. Berkali-kali dia salahkan Maniam. Ini semua salah kau, Maniam. Why you don't listen to me? Tak ni kedengar Why you don't listen to me? Berkali-kali. Yalah, seorang mak kan. Maniam ni pun seakan-akan tidak boleh terima kenyataan yang sebabkan dia degil, tak nak percaya cakap anak perempuan dia telah menyebabkan kematian si Chris ni. Jadi diorang pun apabila keadaan dah macam tu, Maniam ni dengan keluarga dia semua dah bersedih. Usha ni pun telah
kehilangan kakak dia, diorang pun pergilah ke kuil untuk apa? Untuk uruskan majlis kematian anak diorang si Chris ni. Selepas proses kematian kan, dah settle apa semua mengikut cara India punya cara, Chris pun telah selamat dikebumikan, dah selamat dah upacara tu, diorang pun baliklah daripada kuil. So bila diorang dah balik daripada kuil, diorang dah daripada kuil tu sampai je dekat rumah diorang, alangkah terkejutnya si Maniam ni apabila pasu-pasu bunga diorang yang begitu banyak dekat depan rumah tu, semua pasu tu dah pecah, dalam keadaan pecah, dan pokok-pokok semua dah berterabur dah dekat lantai. Pada masa ni Maniam dengan isteri dia si Manju ni, ingat kemungkinan ada orang sewaktu diorang tengah uruskan upacara kematian anak diorang ni, kemungkinan ada orang pecah rumah diorang. Tetapi yang peliknya, waktu Maniam ni cuba masuk ke dalam rumah, pintu hadapan tu terkunci. So dia dah pelik dah, terkunci, takkan ada orang pecah masuk kan? Kalau pecah masuk mestilah pintu ni terbuka. So Maniam ni beranikan diri juga. Pada masa ni Manju dengan Usha ni duduk kat luar je sebab untuk keselamatan lah, kata ada perompak kat dalam rumah kan. So Maniam ni masuk seorang-seorang. Bila dia buka je pintu, lagi satu benda yang mengejutkan. Sebab apa? Sebab perabot-perabot hampir kesemuanya pecah guys. Dah terlingkup dah, dengan meja makan terbalik, dengan frame-frame gambar dah jatuh ke bawah, pinggan mangkuk kat dapur semua dah pecah-pecah, penuh dekat lantai ni. So Maniam dah rasa ini bukan kerja orang. Kemungkinan betul apa yang penduduk cakap, ini kemungkinan gangguan ataupun amukan daripada penunggu yang tak suka diorang bina rumah kat kawasan hutan tu. Dan disebabkan itulah keesokan harinya Manju dan juga anak dia si Usha ni dah tak boleh terima dah. Diorang dah tak boleh terima selepas kematian kakak dia si Chris ni. Tengok pula keadaan rumah tunggang terbalik, dua orang anak beranak ni rasa diorang tak boleh menetap kat situ dah. Lalu si Manju ni cakap kat Maniam, right now if you nak tinggal sini, you tinggal. Saya mau bawa anak saya keluar daripada rumah ni. Maniam, if you nak mati, you tinggal sinilah. Sebabkan you tahu saya sudah hilang satu anak saya. You ingat senang ke? You ingat senang ke? Saya bersusah payah lahirkan Chris. Sekarang Chris mati. Ini semua sebab you. You tak mau percaya saya. Sekarang ni if you nak stay ni, you stay. Saya mau bawa anak saya mau keluar daripada sini. Tahan ni kedegar macam itulah dia cakap lah bahasa India, marah-marah apa semua kan. So Manju dengan Usha ni pun keluar daripada rumah tu, dan dikatakan sejak daripada hari tu Maniam tinggal seorang diri dekat rumah tu. Sebab apa? Sebab dia dah kehilangan segalanya. Pertama sekali dia dah hilang anak dia si Chris ni, disebabkan dia dah tak percaya, dan keadaan dah bertambah teruk pun dia masih berdegil, dan itu telah menyebabkan dia kehilangan pula anak dan isteri dia Usha dan juga Manju ni. Dan pada masa tu Maniam ingatkan Manju dan Usha ni akan keluar daripada rumah tu, menetap di hotel ke ataupun berpindah ke tempat lain ke dalam tempoh yang kejap. Tetapi rupa-rupanya tak guys. Dah hampir 2 tahun Maniam tunggu anak dan bini dia ni pulang ke rumah, tetapi setiap hari dia tunggu kehadiran anak dia dan juga bini dia Manju dan Usha ni tak ada pun pulang ke rumah tu. Jadi sebabkan kejadian itulah beberapa penduduk kampung cakap setiap kali diorang lalu saja di hadapan rumah si Maniam ni, diorang boleh nampak Maniam ni seakan-akan gembira dekat luar rumah tu. Kadang-kadang dalam rumah tu boleh nampak Maniam ni berborak menari seorang diri. Sebab apa? Sebab Maniam ni dia dah mula dah hidup dalam fantasi dia. Dia ingat yang anak dan bini dia masih ada. Dia ingat keluarga dia masih lagi menetap kat rumah tu. Sehinggalah ada satu hari ustaz ni datang ke rumah Maniam daripada luar. Dia tengok je sebab penduduk kampung dah kecoh dah, Maniam dah gila kan. Tetapi disebabkan itu ustaz ni duduk daripada luar tau. Dan pada masa ni Maniam keluar daripada rumah. Lepas tu Maniam ni tegurlah ustaz tu. Ustaz, apa khabar ustaz? Lama tak ada jumpa lah. Mau masuk ke? Tetapi ustaz cakap, tak apa. Saya nak tengok je. Oh, cantik rumah you. Cantik lah. Ustaz masuklah. Family saya semua ada dalam. Bila Maniam cakap macam tu, ustaz tu pun menjeling ke arah dalam rumah tau. Yang disangka-sangka Maniam, sebab dia ni aku boleh cakap dah stres lah kot. Maniam kan dah hilang anak, lepas tu anak bini lari pula kan. Aku rasa Maniam ni dah stres. Jadi dia dah create fantasi dia. Sebab apa aku cakap macam tu? Bila ustaz menjeling ke dalam rumah, sebab apa yang ustaz nampak bukanlah seperti yang Maniam gambarkan. Yang ada kat dalam rumah tu bukanlah keluarga ataupun anak bini si Maniam ni. Ustaz nampak dekat dalam rumah tu ada 3 ekor pontianak yang berambut panjang,
yang duduk dekat area tingkap tu memandang tepat ke arah ustaz tu. Jadi pada masa ni ustaz ni dah tahu yang Maniam ni memang dah gila, dan sebenarnya apa yang ada kat dalam rumah tu merupakan penunggu. Penunggu tu buat apa? Penunggu tu dia nak balik hak dia disebabkan Maniam bina rumah kat kawasan hutan tu. Jadi penunggu tu nak disebabkan inilah aku nak balas dendam dekat keluarga ni. Lalu sejak kejadian tu dikatakan sehingga sekarang rumah tu dah terbiar. Maniam dah tak menetap dekat situ dah. Dan baru-baru ni ada penduduk kampung nampak kelibat Maniam berjalan seorang diri dekat area bandar tu, cakap sorang-sorang, rambut dah kusuk masai semua, tetapi tak ada seorang pun penduduk yang berani nak cakap dengan Maniam ni. Sebab apa? Sebab setiap kali tegur si Maniam ni akan mengamuk, Maniam ni akan baling-baling barang kat dia orang. Cumanya penduduk kampung berasa sedih sebab Maniam yang diorang kenal, keluarga Maniam yang hidup bahagia pada awalnya sewaktu berpindah ke Taiping, akhirnya telah hancur begitu saja disebabkan tindakan Maniam sendiri yang tidak mempercayai bahawa tempat ataupun tanah dekat situ ada penunggu dia. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang dapat pengajaran daripada kisah Maniam ni. Tak kisahlah apa sahaja rintihan daripada gangguan ke ataupun ada masalah keluarga, kita sebagai lelaki, kita sebagai ketua keluarga, tolonglah dengar cakap anak bini kita. Sebab apa? Sebab kitalah yang akan merubah segala-galanya. Kitalah yang mainkan peranan yang penting dalam rumah tu. Sebab tak kisahlah kita percaya atau tak, yang paling penting kita kenalah jaga keluarga kita. Sebab itu adalah tanggungjawab apabila kita telah berkeluarga. Dan jangan lupa guys, 25 hingga 29 cepat-cepat tekan referral link aku dah tinggal kat bawah ni. Ambil peluang dekat Epidemic Sound selama sebulan. Korang boleh gunakan semua feature secara percuma dan selama 2 bulan korang akan dapat 75%. Bila lagi korang nak ambil peluang ni untuk menambah baik konten korang, untuk menceriakan konten TikTok korang, konten Facebook apa semua kan. Guna peluang ni guys, 25 hingga 29 korang ada 5 hari untuk daftar. Okay, so itu saja. Aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye guys. Yeah.